Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau anda buka IG saya, actually saya ada update yang saya keracunan makanan lepas raya haji pertama. Agak teruk, 2 hari juga saya terlantar atas katil, cirit-birit, lepas tu perut kram, memang sakit gila lah. Ketika tu saya ada hutang dengan kawan saya dalam RM300. Lepas sakit je kram perut tu, saya terus transfer RM3. Saya bimbang saya mati ketika tu, ada hutang nanti roh tergantung kan. So kita bayar terus lah ketika tu. Dan Alhamdulillah macam anda boleh tengok sekarang, saya dah nak kata kembali pulih tu still ada sakit lah. That's why saya decide untuk buat video podcast, video review yang perlukan banyak pergerakan, nak ambil close up dan sebagainya. Esok lah kot. Untuk kali ni saya just nak buat video podcast, sembang santai saja kepada anda. Anda tak perlu nak tenung muka saya lama-lama. Anda just tekan play, minimize, anda boleh sambung kerja anda sambil dengar saya membebel ataupun teruskan perjalanan anda kalau anda sedang memandu. Topik kali ni saya just nak bagi tahu kepada anda yang kemungkinan harga barang komputer naik esok, lusa, minggu depan mungkin ada. And kenaikan dia adalah kenaikan yang agak drastik jugalah. Benda ni biasanya kenaikan harga barang komputer ni kalau kita tengok sejarahnya adalah disebabkan supply and demand, pengeluaran dan juga permintaan. Secara teorinya, bila pengeluaran satu-satu produk tu lagi tinggi dari permintaan, harga untuk produk tu akan jadi murah lah. Tapi kalau dia punya permintaan lagi tinggi dari dia punya pengeluaran, harga barang tu akan jadi tinggi. Kita boleh tengok benda ni, situasi ni berlaku ketika mining tengah menggila. Harga untuk satu-satu grafik card tu memang mustahil untuk gamer biasa beli. Kita nak pakai grafik card yang mid tier pun harga dia dah macam high, dah macam yang mahal, yang bangsawan punya. Masa tu kalau anda ada grafik card, ada orang yang nak borong sampai 100 biji grafik card pun memang kau-kau punya, dia punya permintaan tu. Dan kita boleh tengok situasi yang sama berlaku ketika PKP ataupun MCO. Orang dah start work from home, anak-anak kena belajar secara online, perlukan laptop, perlukan webcam, and ketika tu juga ramai streamer, semua orang nak buat duit dengan jadi streamer, jadi YouTuber. So barang-barang komputer laku keras guys. And walaupun harga dia naik ketika tu disebabkan demand tu sangat-sangat tinggi, orang tetap beli. Bayangkan harga laptop Intel Celeron yang mana standard dijual pada harga 1,200 hingga 1,400, masa PKP harga dia naik sampai RM2,400 Malaysia. Itu pun orang beli lagi. Saya ingat masa PKP tu saya nak beli stok dari pembekal, and pembekal tak ada stok. Apa yang saya buat? Saya beli dari kedai lain dengan harga jualan biasa. Bukan harga diskaun, harga jualan biasa. Saya markup 100, saya jual balik kepada pelanggan yang ada dekat pelanggan Mona Lisa. Itu pun laku guys. Memang demand gila-gila lah. Webcam yang tak pernah laku pun sebelum ni, yang dah berdebu gila, ketika PKP tu sehari boleh jual sampai 50-100 biji, tutup mata automatik jalan punyalah. Demand memang kau-kau. Printer tak payah cerita. Biasa orang duduk buang harga RM180-160 untuk 3-in-1 macam E410 Canon kan. Masa PKP tu orang jual 260 pun still ada orang beli. Dia punya demand memang gila lah. Dan bila kerajaan dah tarik balik perintah kawalan pergerakan, MCO dah tamat, demand untuk barang komputer tu makin jatuh. Disebabkan orang dah tak ada work from home, budak-budak pun dah pergi sekolah macam biasa, dah tak ada online class, online meeting dan sebagainya. Demand dia dah kembali normal. And semua dah kembali normal. Anda boleh tengok masa tu pun mining pun dah tak ada dah. Mining dah, Ethereum dah mati. Bukan dah mati lah, kita kata dah tak ada value. NFT yang orang kata siapa yang ada NFT dia jadi jutawan dan sebagainya. Monyet, lukisan monyet NFT yang orang beli sampai jutaan ringgit, sekarang anda boleh beli pada puluhan ringgit kan. So demand untuk grafik card pun tak tinggi. Dia tak macam dulu dah. Jadi harga barang-barang komputer dah jatuh murah. Anda boleh dapat bawah RM1,000 Malaysia GTX 1660 Super, RTX 3060 anda boleh dapat sekitar RM1,300 Malaysia sekarang kalau untuk palit kan. Dia punya demand tu memang jatuh. Tapi harga dia akan naik.
sebab dia tak berkait dengan supply and demand. Kenaikan harga barang komputer kali ni tak berkait supply and demand, and kemungkinan besar dia hanya berlaku dekat Malaysia sahaja. Sebab apa? Sebab punca kepada kenaikan harga barang kali ni adalah nilaian mata wang Malaysia yang makin rendah. Dulu kita nak beli satu USD, satu US dollar, kita kena bayar RM4 Malaysia. Itu kita punya kadar tukaran lah kita panggil kan. Tapi latest ni kalau kita buka exchange.com, xe.com tu, anda tengok graf tukaran duit Malaysia dengan US selama 5 tahun, kita akan dapati sekarang adalah nilaian yang terendah duit Malaysia yang second terendah. Paling rendah ialah pada November tahun lepas, dan sekarang yang kedua terendah iaitu RM4.60. Katakan barang tu dijual dekat US, sebab kita punya barang ni biasanya diimport masuk lah, grafik card apa semua dia diimport masuk. Katakan dibuat di Malaysia sekalipun, harga jualan dia adalah based on US punya. Macam prosesor Intel dulu dibuat dekat Malaysia, tapi dia punya harga jualan still kita follow harga US. Kalau produk tu harga dia 399 USD, dengan nilaian tukaran sekarang kita akan dapat sekitar 1,880 something lah, ataupun 1,900 minus macam tu lah. Tapi kalau kita tengok kadar nilaian yang dahulu masa 1 USD equal to RM4 Malaysia, kita akan dapat harga dia 1,600 plus minus macam tu. Perbezaan sebanyak 2 hingga 300. Sangat besar. Dan dia punya perbezaan tu makin besar bila mana dia punya harga tu makin tinggi lah. Sebagai contoh, kalau kita nak beli iPhone 14 Pro yang paling rendah dia punya variasi dekat US, harga dia 999 USD. Bila kita convert ke Malaysia dengan kadar tukaran sekarang, dia akan jadi 4,600 kalau saya tak silap lah, plus minus macam tu. Tapi kalau kadar tukaran kita 1 USD equal to RM4 Malaysia seperti dulu, kita akan dapat beli pada harga 3,996. Perbezaan yang gila ketara lah. Itu kalau kita ambil kita kata harga jualan di Malaysia literally just convert dari USD. Benda ni tak berlaku sebab dia tak semudah tu. Katakan Nvidia announce graphic card baru dia 399 kan. Dia tak dijual dekat Malaysia pada harga 399 USD ataupun 1,900 USD ringgit Malaysia. No, dia akan dijual lagi mahal sebab selain dari kadar tukaran wang tadi, ada juga cukai yang terlibat, ada juga bayaran SIRIM, ada juga kos marketing, kos operasi HQ dekat Malaysia. That's why kebanyakannya bila announce dekat US harga dia 399 ataupun 1,900 tadi, bila masuk ke Malaysia harga dia akan jadi 2,100, 2,200. Itu yang berlaku. Jadi harga dia akan naik lah. So, bila berlaku keadaan macam ni kan, kadar tukaran yang dah naik ni, apa yang supplier ataupun pembekal buat? Biasanya ada 3 cara. Katakan di tangan mereka sekarang ada stok lama sebanyak 10 biji dan harga kos untuk setiap satu ni ialah RM8 Malaysia. Bila mereka nak restock, mereka nak tambah stok baru 10 biji juga, kos baru untuk setiap item tadi adalah RM10 Malaysia. Ini dia punya default setting. Okey. Jadi bila berlaku kenaikan nilai mata wang Malaysia makin rendah ni, biasanya supplier akan guna 3 cara. Pembekal pertama ni simple sahaja. Dia just nak untung RM2 dari setiap produk yang dijual. Dari yang stok lama, RM8 satu barang tadi kan. So, mereka just top up RM2. So, harga jualan untuk stok lama ni ialah RM10 Malaysia. Untuk stok baru, RM10 tambah RM2. So, total dia akan jadi RM12 Malaysia. Ini yang paling simple. Tapi tak dipraktik secara meluas. Yang dipraktik secara meluas adalah pattern yang kedua ni. Pattern yang kedua ni ialah dia simple je sebenarnya. Yang pattern pertama tadi, siapa pengguna yang dapat beli stok lama diuntung sebab dia dapat beli pada harga yang murah. Dia dapat beli pada harga RM10. 10 unit tadi dijual pada harga RM10 kan. So dia untunglah, dia dapat beli. Tapi siapa yang beli stok yang baru, mereka macam rugi sebab kena bayar lagi mahal RM2, something like that. Untuk pattern yang kedua
kedua ni kita panggil dia sebagai average price lah. Average price punya strategi, which is dia akan gabungkan, okey, 10 unit stok lama ni harga dia RM8 Malaysia. 10 unit stok baru dia punya kos ialah RM10 Malaysia. Mereka akan campur semua benda ni dan mereka kira untuk kesemua stok mereka 20 biji tadi mereka nak untung sebanyak RM40 Malaysia. Sama dengan keuntungan yang dapat dari calculation yang pertama tadi. So apa yang mereka buat? Mereka buat RM80 Malaysia sebab ada 10 stok dengan kos satu adalah RM8 tambah dengan RM100 Malaysia tambah dengan RM100 Malaysia dan jadi RM180 Malaysia tambah dengan RM40 keuntungan yang mereka nak jadi RM220 Malaysia. RM220 Malaysia mereka bahagikan total stok tadi, which is ada 20 biji. Setiap satu item mereka akan jual pada harga RM11 Malaysia. Nampak tak? Dia tak murah sangat, dia tak mahal sangat. Harga dia duduk dekat tengah-tengah. Dia bukan RM10, dia bukan RM12, tapi dia duduk dekat RM11. Ini memang dipraktikkan secara umum oleh ramai pembekal. Dan yang ketiga ni biasanya dipraktikkan oleh brand yang sangat-sangat gah punya. Macam contoh Asus ROG, yang mana stok baru ke, stok lama ke, mereka akan jual pada harga yang barulah. Keuntungan mereka memang berganda-ganda. Ini biasa dipraktikkan oleh brand-brand besar. Tak kisah stok baru, stok lama, memang jalan sahaja. And orang still beli. Peminat-peminat mereka akan beli tanpa ada banyak soalan. So, itu part satu lah. Dan mungkin ada yang anda akan tanya, kenapa nilai mata wang Malaysia makin jatuh kan? To be honest dengan anda, saya tak pandai sangat bab ekonomi ni. Cuma based on saya tanya kawan-kawan yang pandai ekonomi, saya baca dekat internet, ada 3 sebab utama lah. Yang pertama disebabkan ekonomi Malaysia ni banyak bergantung kepada US. So, bila ekonomi US sendiri tak stable, ada isu perang dan sebagainya, automatically benda tu bagi kesan kepada kita. Yang kedua disebabkan harga minyak dunia yang tak stable juga. Dan yang ketiga disebabkan kadar faedah negara-negara maju yang kita rujuk macam contoh US tadi, dia makin tinggi. So bila dia punya kadar faedah tinggi, dia akan beri kesan kepada kita. So ini 3 sebab utama. Cuma saya tak boleh nak explain secara detail sebab saya tak pandai. Sebagai kesimpulan, kalau anda nak beli barang komputer, saya nasihatkan anda beli sekarang, tapi anda kena cek juga harga sebelum ni dan harga selepas. Kalau harga dia ada sedikit kenaikan, anda cuba nego dulu dengan pekedai dekat Shopee, dekat TikTok tu. Manalah tahu mereka boleh bagi harga lama, jadi anda untung sikit lah. Itu saja untuk podcast kali ni. And saya nak beritahu kepada anda, untuk makluman anda, pada akhir bulan ni akan ada satu PC Fair yang besar dekat Kelantan. Ada banyak brand yang masuk. Anda boleh, even untuk siapa-siapa yang nak beli Asus ROG Ally, anda boleh pergi ke PC Fair tu pada, tak silap saya, 27, 28, 29 Julai 2023 dekat KB Mall sana. Anda boleh test dekat sana. Itu saja dari saya. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba. Jumpa lagi.